Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua yang sudi hadir dalam siri kisah seram alam jin. Okey, baik, kali ni aku nak dedahkan dua kisah seram, dua kisah yang angker, dua kisah pengalaman yang mengerikan berkaitan dengan Gunung Ledang. Sebelum tu aku nak bagi jaminan bahawasanya ini guaranti kisah seram yang berkaitan dengan Gunung Ledang yang aku nak dedahkan ni, yang aku nak ceritakan ni, memang belum lagi didengarkan oleh mana-mana kisah seram Gunung Ledang dalam YouTube sebelum-sebelum ni. Sebab apa tahu? Sebab kebetulan salah satu kisah tu adalah daripada pengalaman ngeri aku sendiri. Kenapa aku kata pengalaman ngeri tu? Tunggu. Ini aku nak kongsikan pengalaman aku ni. Mungkin bagi kaum hawa, orang perempuan, anggap pengalaman aku ni kelakar lah lebih kurang. Tapi bagi seorang lelaki turuna macam aku pada waktu ketika tu, benda gangguan yang aku alami ni bukan kelakar, babe. Bukan kelakar. Ini bukan main-main. Dia tak kelakar pun. Serius. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Kisah pertama berlaku dalam tahun 2004. Masa ni aku mendaki Gunung Ledang bersama-sama dengan best friend aku dulu-dulu. Aku tak nak cerita panjang. Aku cuma nak ringkaskan je cerita ni ya. Ini gambar aku dulu-dulu masa ketika sebelum kami memulakan pendakian kami di Gunung Ledang. Yang dalam bulatan merah itulah aku. Kena bergaya dulu tapi aku tak sedar. Malam tu ada benda yang menunggu aku di atas Gunung Ledang atas sana. Nasiblah oi janggut. Dipendekkan cerita, malam tu kami tidur dalam kemah masing-masing. Dalam kemah aku ni muat selesa untuk muat 2 orang je kapasiti untuk tidur di dalamnya. Macam biasa, sebelum tidur memang aku akan prepare satu parang panjang macam ni. Macam ni parang tu, panjang macam ni. Aku akan letak dalam kemah aku. Itu adalah syarat aku. Tak kisahlah nak letak dekat kaki ke, nak letak dalam beg ke, sebelah kawan aku dekat sebelah sana ke, sebelah sini ke, tak kisah letak mana pun. Janji dalam kemah tu kena ada parang panjang lebih kurang macam ni. Ini adalah syarat aku kalau aku pasang kemah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bismika Allahumma ahya wa amut. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fali wa wadadaya warhamhuma kama rabbayani shahira. Tengah tidur lena ni, memang syok habis. Siapa yang ada pengalaman berkemping atas gunung, memang best. Tidur memang selesa, dingin je rasanya kan. Tengah aku tidur lena ni, Tiba-tiba aku terasa senak yang teramat sangat tahu. Ni memang senak betul ni. Waktu ni memang aku senak sangat-sangat ni. Kerana nak tahu tak apa yang jadi kat aku. Okey, aku nak cakap direct ni je. Yang tengah layan tengok kisah seram aku sekarang ni pun aku rasa semua dah akal waras dan juga dah matang kan. Tak ada budak-budak umur bawah 12 tahun yang kat sini ya. Okey, aku nak cakap direct ni. Masa aku tengah tidur lena ni, tiba-tiba aku terasa senak sebab ni aku ni kena tarik kau punya. Bukan boleh buat bincang je punya sakit tau. Bonus sekali senak kilang peranakan aku. Kalian bayangkanlah, tengah tidur boleh pula benda tu boleh pergi kacau aku, pergi tarik 2 biji rambutan aku ni. Sakit weh. Agak-agak lah kalau nak ajak bergurau pun. Alah. Kalian nak tahu tak apa aku buat secara spontan masa tu? Okey, dia macam ni. Masa aku tidur tu, sebelah kaki kanan aku mengunjur ke depan pintu masuk kemah aku. Kemah ni tengah tutup rapat ni, tak terbuka, memang tengah tutup rapat. Tapi sebelah lagi kiri aku ni, ya, dalam keadaan yang berlipat. Kaki kanan aku mengundur ke depan, kaki kiri aku berlipat macam ni. Keadaan tu macam ni lah. Okey, faham ya? Macam mana aku cakap ni? Masa 2 biji rambutan aku ni kena tarik kau, kaki kiri aku tengah berlipat ni secara spontan terus tendang ke bawah macam ni. Macam ni lah, seakan-akan macam
Siapa usik? Siapa usik aku punya biji rambutan ni? Lebih kurang macam tu lah. Aku pun apa lagi terduduk lah masa tu. Terpinga-pinga. Jadi biol kejap. Jadi biol kejap. Sambil tu, kedua tangan aku ni pegang. Pegang, faham lah. Pegang tu lah. Sebab sakit. Sakit. Aku kalau ingat balik. Gila. Masa ni aku sedar ada benda yang kacau aku. Bukannya aku tak tahu dan bukannya aku tak ambil tahu. Benda-benda misterius ni memang aku dah ambil tahu. Ada je dekat Gunung Ledang. Tapi aku tak expect lah pula kena kacau lebih kurang. Dengan kacau yang macam ni kan. Tak expect lah. Ni lah kalau macam nampak depan muka ke, ya, tengah terbang ke. Ini pergi kacau keadaan yang macam tu. Aku tengok kawan aku sebelah. Dia tengah tidur lena. Tak apalah, biarkanlah je lah. Aku ambil lampu solo, aku cari dekat dalam kemah aku. Aku lupa aku letak mana pagang tu. Aku carilah manalah menatang pagang ni. Bila dah jumpa tu, aku ambil pagang tu, aku letak atas dada aku. Okey, kemudian apa aku buat tau? Sambil aku letak pagang tu atas dada, aku baring semula, aku pegang macam ni, kemudian aku baca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang menzalimi diri sendiri. Surah Al-Anbiya ayat 87. Ini adalah di antara doa-doa ringkas pendinding diri daripada gangguan jin, saka maupun sihir. Kalian boleh amalkan. Alhamdulillah, bawa ke subuh lena aku. Bila dah masing-masing bangun solat subuh secara berjemaah dengan ranger dah jadi imam masa tu. Kemudian dah sarapan apa semua, aku maklumkanlah pada ranger. Sebelum kita meneruskan pendakian nak ke puncak tu, aku maklumkan pada ranger. Aku cakap dia pelan-pelan, tuan, malam tadi saya kena sekian. Aku cakap dengan dia. Dia senyum dulu. Kemudian dia kata apa tau? Dia kata dekat tapak kita pasang kemah ni adalah tapak gelanggang. Tapak benda tu buka gelanggang. Okey, kalian tahu tak apa buka gelanggang? Siapa yang pernah masuk ataupun menganggotai persatuan silat apa semua, dia tahulah apa itu buka gelanggang. Tapi apa kena mengena buka gelanggang dengan kes tarik biji rambutan aku tu? Kalau nak buka gelanggang, buka je lah, teruskan je lah. Yang pergi tarik biji rambutan aku ni apa hal? Sakit Bagi kalian yang sesatu jantina dengan aku tak payah nak cerita lah. Kalian boleh bayangkanlah macam mana. Ini adalah benda yang serius. Bukan lawak-lawak ya. Bukan lawak-lawak. Kalau rosak peranakan, itu je lah kisah aku sepanjang aktiviti pendakian Gunung Ledang. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat Allah SWT memudahkan urusan kami daripada seawalnya kami nak menaiki ke puncak gunung sampailah kami turun ke bawah daratan. Itu je lah. Yang spoilnya masa aku lah kena tarik dengan biji rambutan tu. Itu je lah spoil dugaan ujian untuk aku. Yang lain tu no problem. Okey, baik, ke tepi dulu. Sekarang ni kita nak masuk kisah seram Gunung Ledang yang nombor 2. Okey, kisah ini adalah kisah seram yang serius dan bukan kisah yang lucu macam aku yang menyakitkan tadi tu. Bukan. Ini adalah kisah seram nombor 2 Gunung Ledang yang serius. Aku boleh bagi jaminan kisah ni kemungkinan besarlah kalian belum lagi didengarkan dalam mana-mana perkongsian kisah Gunung Ledang dalam YouTube sebelum-sebelum ni. Dikongsikan oleh seorang individu yang bernama Nas. Aku tak pasti sama ada nama yang diberi ni nama samaran atau nama sebenar. Wallahualam. Kita anggap je nama Nas ni adalah nama samaran. Okey. Berlaku tahun 2007. Nama sekolah tidak dinyatakan dan sekolah ini ada buat kem motivasi di mana yang terlibat hanya sebilangan besar di kalangan pelajar tingkatan 5 sahaja. Tingkatan 4, 3, 2, 1 tak ada. Yang terlibat adalah tingkatan 5. Itu pun bukan semua, sebilangan besar sahaja. Lokasi kem motivasi ni dijalankan di satu penginapan yang berada dalam satu kawasan Gunung Ledang. Dengarkan baik-baik ya. Dengarkan baik-baik. Bukan di luar kawasan atau bukan berhampiran dengan kawasan, tetapi
Penginapan yang dimasukkan ini adalah dalam satu kawasan dengan kawasan Gunung Ledang. Aku cuma boleh bagi tahu secara detailnya, ianya dalam lingkungan kawasan Gunung Ledang yang sama penginapan ni. Kat mana tu? Pandai-pandailah kalian fikir kat mana. Dikabarkan seramai lebih 40 pelajar juga yang terlibat dalam kem motivasi ni. Sesampai di lokasi penginapan berkenaan, para cikgu yang terlibat memberi kebebasan kepada pelajar semua untuk memilih teman masing-masing seramai 4 orang sahaja pelajar untuk menginap dalam satu bilik penginapan. Jadi nak dijadikan cerita, yang ini pun kalian kena ingat betul-betul. Kalian kena ingat betul-betul nama karakter yang bakal aku sebutkan ni. Nama mereka ni adalah Nas dan 3 orang lagi rakan seasrama dengannya memilih untuk duduk bersama-sama dalam satu bilik, iaitu Nas, Zaha, Syukur, Ajit. Lagi sekali ya. Nas, Zaha, Syukur dan Ajit rakan seasrama duduk dalam satu bilik di penginapan tu. Malam tu sepatutnya selepas sesi taklimat dan juga sesi makan adalah aktiviti-aktiviti ringan, tapi bebas. Bebas bermaksud nak join boleh, tak nak join pun boleh. Yang pentingnya untuk aktiviti rasmi bermula pada keesokan paginya sahaja. Jadi Nas dan juga 3 orang rakannya bermuafakat untuk tidak terlibat dengan aktiviti ringan bebas tu. Jadi mereka memilih untuk tidur awal malam tu di bilik mereka lah. Kononnya nak tidur awal. Padahal macam kita lah zaman sekolah dulu, kalau dah berkempen ataupun dah berkumpul dekat satu kawasan dengan kawan-kawan, mana mau tidur awal. Percayalah, betul kataku, sampai di dalam bilik mereka berempat ni tak boleh tidur ya. Tak boleh tidur. Jam dah menunjukkan pukul 12.30 malam. Jadi apa mereka buat tau? Mereka berempat ni pun merancang nak main satu game. Game apa tu? Game yang dimaksudkan oleh mereka ni adalah game sambung huruf. Dikabarkan masa dekat asrama pun mereka berempat ni memang dah gemar sangat main game sambung-sambung huruf ni. Lebih kurang macam favourite game dia orang ni lah. Dikabarkan, dibayangkan kepada kita, masa mereka nak main game ni, lampu bilik dibiarkan tutup. Tak adalah gelap sangat sebab ada limpahan cahaya daripada luar tingkap. Kemudian mereka ni pun tak turun daripada katil tau. Masing-masing baring di katil masing-masing. Dekat bilik mereka ni ada 2 katil king size. Yang katil king size pertama ni, yang baring dekat katil king size yang pertama ni, Nas dan juga Syukur. Di katil king size yang kedua ni, Zaha dan juga Ajit. Mereka ni pun baring dekat katil masing-masing. Nak main sambung huruf tapi tak nak bangun, baring. Permulaan untuk bermain game ni, mereka perlu buat agihan nombor giliran dahulu. Aku nak nombor 2. Okey, Nas orang pertama yang bagi tahu dia nak nombor 2. Kemudian aku nak nombor 4, aku nak last. Ajit bersuara nak nombor 4. Selepas tu, Astaghfirullahaladzim, Allahu Akbar, aku nak nombor 3. Yang tu pula yang mengantuk tadi tu, itu Syukur. Mengantuk pun nak main juga. Dia kata dia nak nombor 3. Jadi nak tak nak, yang last ni siapa lagi kalau bukan si Zaha. Dia nak tak nak je kena starting game nombor 1. Jadi sekarang ni nombor satu tadi siapa? Nombor 1 tadi Nas, bukan, si Zaha ni nombor 1. Sorry, Zaha nombor 1, Nas nombor 2, Syukur nombor 3, si Ajit nombor 4, orang yang terakhir. Tiba-tiba kalian semua, saya nak nombor 5 boleh? ada suara perempuan tiba-tiba menyapa mereka. Entah datang daripada mana suara tu, berkata-kata dengan nada yang halus. Saya nak nombor 5 boleh? Nas terdiam. Mau idaknya suara siapa perempuan tadi tu? Tiba-tiba datang kan. Dia seorang ke yang dengar? Yang lain-lain kawan-kawan lain tak dengar ke? Zaha yang tengah posisi baring ni, dia pun pergilah jawab. Boleh. Nak nombor berapa pun boleh. Mainlah, jom sekali, jom. Bodoh sungguh mulut tadi insurans si Zaha ni kan. Marahlah si Ajit yang baring sebelah Zaha ni. Kamu ni dah kenapa Zaha? Kita ni berempat je, mana datang nombor 5 pula? Lagi-lagi suara perempuan tu yang kau pergi jawab kenapa?
Elah kamu ni, yang kamu ni siku-siku aku ni pula apa hal? Alah relax lah, itu kan suara si Syukur tu. Syukur tu kan suara tak matang, suara tak akhir balik lagi, macam suara perempuan. Kamu ni relax lah, kecoh lah. Tapi memang ya, kalau diikutkan kisah ni, dimaklumkan Nas bagi tahu katanya suara Syukur ni memang suara tak akhir balik lagi, suara macam suara perempuan, suara halus ya. Tapi kemudian kalian semua, lagi sekali suara perempuan tu datang menyapa. Bukalah pintu ni. Saya nak masuk ni. Suara tu datang lagi. Kali ni bukannya suara tu dalam bilik. Macam tadi seakan-akan suara tu dalam bilik. Kali ni suara tu menyapa betul-betul dekat luar pintu bilik diorang ni. Bukalah pintu. Saya nak masuk ni. Bukalah pintu. Aduh. Zahar ni masih lagi tak puas hati sebenarnya. Dengar tu. Itu kan suara si Syukur tu. Alah, suara macam perempuan. Relax dah lah. Dia saja nak menakak tu. Yakin benar si Zahar ni mengatakan suara tu suara Syukur. Dia ni tahu ke tak tahu ni? Nas dia dah tak boleh sabar dah. Dia dah temper dah dengan si Zahar ni. Sebab apa? Kan ke si Syukur ni satu katil dengan Nas, tengah baring sebelah Nas. Jadi Nas ni pun dia makilah si Zahar ni. Kau gila apa Zahar? Syukur ni ada dekat sebelah aku ni. Ni gila ni. Ada dekat sebelah aku ni, gila Zahar oi. Marahlah si Nas ni pada Zahar. Mulut tu tak boleh diam ke? Lain kali kalau ada dengar bunyi yang bukan-bukan, jangan ditegur balik, jangan dibalas balik, jangan celupar. Ini dah ada je mulut si Zahar ni nak membalas dengan suara perempuan yang tak tahu daripada mana arahnya. Memang bodoh sungguh mulut tadi, insurans lah kan. Nas dia dah ala-ala marah si Zahar ni. Dia tengoklah si Syukur sebelah dia ni. Syukur. Syukur, tidur ke kamu ni? Rupanya si Syukur ni dah tertidur, dah terlena sebelah dia daripada selepas dia ambil nombor giliran tadi kan. Aku nak nombor. Dia dah tertidur dah. Selepas tu tidur mati, gerak-gerak tak bangun-bangun. Mungkin sebab dah keletihan agaknya lah. Aku bayangkan macam tu lah. Dah lena sangat. Jadi situasi pada waktu ketika ini hanya dialami oleh 3 orang saja, iaitu Nas, Ajit dan juga Zahar si mulut labang tak ada insurans ni. Syukur pula dah tertidur, dah lena, tidur mati. Suara perempuan misteri yang halus yang nak nombor 5 tadi tu dan juga suara perempuan yang sama kedengaran daripada luar bilik diorang ni senyap menghilang. Suasana dalam bilik menjadi sunyi seketika. Tapi sekejap je keadaan sunyi tu. Sebab apa tahu? Tiba-tiba ya, kedengaran pula ada ketukan daripada dalam almari bilik diorang ni. Seakan-akan bila kita dapat bayangkan macam ada benda yang nak keluar terjah daripada dalam almari bilik diorang ni. Bukan itu je ya, selepas ketukan dalam almari tu disusulilah pula TV yang terbuka switch on dengan sendirinya. Alahai, tadi dah dekat luar, kemudian dalam almari, lepas tu pula TV yang kau pergi buka pula buat apa? Tak ada siaran pula tu. Bukan main takut, bukan main kecor lagi si Nas, si Zahar, si Ajit ni. Yelah budak sekolah, lagi-lagi dengan dipermainkan gangguan TV buka dengan sendirinya. Apa yang mereka terlintas dalam otak mereka ni, mereka terfikirkan ada Jiu on ke nak keluar dari TV tu. Aduh, tapi tidak sama sekali ada lagi. Selepas tu pintu tandas dalam bilik mereka ni dibuat main juga. Sekejap tutup, sekejap buka, sekejap tutup, sekejap buka. Kemudian tiba-tiba keadaan menjadi kalut selepas Ajit menjerit nama Nas. Nas, ni Zahar ni Nas. Zahar ni dah pengsan ni Nas. Alamak Nas, macam mana nak buat ni Nas? Zahar, bangunlah Zahar. Oi, kenapa kau pengsan ni? Oi. Pada waktu ketika ni Ajit menjadi panik. Sebab apa? Zahar ni yang mulut celupar tadi tu, dia dah pengsan tiba-tiba. Tak tahu lah, tiba-tiba dia dah tak sedarkan lagi. Bukan yang tidur, pengsan. Macam tu, pengsan.
Jadi dalam situasi ni hanya tinggal si Ajit dan juga si Nas yang masih lagi sedar dengan gangguan-gangguan semua ni. Ajit pun suruhlah Nas baca apa-apa yang patut. Nas, bacalah apa yang patut Nas. Kau kan tahu Nas, kau kan kuat Nas. Kau lagi berani berbanding dengan kita 3 orang ni Nas. Bacalah Nas apa-apa yang patut Nas. Buat pengetahuan kalian semua, ditekankan, dimaklumkan, dikabarkan dalam cerita ni, Nas, Ajit, Zaha dan juga Syukur merupakan adalah pelajar silat dekat sekolah mereka. Jadi mungkinlah serba sedikit adalah sedikit yang ilmu yang diorang pelajari daripada tuan guru ataupun cikgu silat diorang ni lah. Gamaknya lah, wallahu alam. Kemudian si Nas ni pun bacalah ayat-ayat yang dia tahu, tapi dia masih ingat lagi tahu apa yang disarankan, apa yang diperkatakan oleh cikgu silat aka ustaz ni. Dia pernah bagi tahu, katanya kalau dalam situasi getir macam ni, baik atau wajar kita memulakan dengan ayat-ayat surah-surah yang ringan, yang tidak bersifat panas. Kata Nas, pesan ustaz dulu kalau ada gangguan macam ni, memulakan dulu dengan bacaan-bacaan ayat-ayat yang sejuk dulu. Jangan ajak main kasar terus, takut nanti gangguan makin kuat tak boleh nak handle. Macam mana pula kan? Masa Nas tengah baca surah ni, tiba-tiba, alamak, ini yang seram ni. Ini yang buat seram ni, meremang babe, meremang. Kalian dengar baik-baik ya, kalian nak tahu tak apa yang jadi selepas tu? Tiba-tiba tau, Suri ram ram, suri ram ram ram, suri ram yang manis. Aduhai suri ram sayang, makin dipandang makin manis. Suara perempuan menyanyi lagu Suriram. Aduh, seram. Seram weh, seram. Tapi kalian semua, bukan lagu Suriram je tau. Gangguan suara jin syaitan menyerupai suara perempuan tu hadir dengan nyanyian lagu lain pula. Ini cerita betul, ini kisah benar, bukan diolah oleh aku sendiri tapi dikongsikan oleh Nas. Ini cerita betul ya. Okey, baik, aku sambung balik. Selepas jin syaitan menyerupai suara perempuan tadi tu menyanyikan lagu Suriram, kemudian selepas tu yang lebih angker, yang lebih menyeramkan, yang lebih mengerikan, jin syaitan ni menyanyi pula lagu dengan lagu Jawa yang angker. Okey, macam ni. Dalam kisah ni dia tak bagi tahu detail tau. Dia tak bagi tahu macam mana lagu Jawa angker yang dimainkan oleh suara jin syaitan tu. Wallahu alam. Tapi aku anggap je lah lagu Jawa angker tu berbunyi seperti ini. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Linsir wangi suaramu tumeking sirno, ocok tangi enggonmu guling, awas jongi toro aku lagi bang wingo-wingo jin setan kang. Setakat tu je yang aku boleh nyanyi. Sebab apa tau? Bila masuk jin setan kang, dia dah jadi masuk yang lain, yang tak sepatutnya aku teruskan. Dia tak boleh dah. Setakat tu je aku boleh bagi intro seakan-akan lagu Jawa angker yang dinyanyikan oleh suara jin syaitan menyerupai suara seorang perempuan misteri. Bayangkanlah tiba-tiba ada lagu Jawa angker. Haram betul. Seram. Ini memang seram. Kalau aku ada berada dalam situasi macam ni, dengan umur yang seusia sebaya budak si Nas, Ajit, Syukur dan si Zaha ni, dengan seawal usia yang macam tu, bayangkanlah, Allah, muda lagi, budak-budak lagi dah kena kacau macam ni. Kalau dah berjanggut, bermisai dan besar macam ni, tak apa dah juga. Gagah lah juga kan. Ini budak-budak, alah kesiannya. Masa dah kedengaran gangguan nyanyian jin syaitan lagu Jawa angker ni, Nas pun terus dah baca ayat-ayat surah-surah Al-Quran yang bersifat panas pula. Terus masuk gear tinggi, tak ada dah gear-gear pelan-pelan dah. Memang tak boleh tunggulah. Ya, dah main kasar. Jadi kita pun kenalah bertindak secara kasar juga. Linsir wangi. Ya Allah. Ingatkan gangguan dah habis tau.
Ada lagi rupanya gangguan lain menyusul. Weh, memang lain macam betul diorang ni kena kacau. Lepas je nyanyian lagu Jawad Angker Lenser Wangi tadi tu mungkin tak load. Ya, jin syaitan tu buat Lenser Wangi mungkin tak load. Tiba-tiba lagi sekali kedengaran suara si Zaha ni dekat luar pintu bilik sambil berkata-kata, "Nas, buka pintu ni Nas, tolong aku Nas, buka pintu ni Nas, buka pintu." Tiba-tiba pula ada suara Zaha dekat luar pintu bilik diorang. Suara Zaha. Ni suara Zaha ni. Jadi kalau suara Zaha dekat luar pintu bilik diorang ni, siapa pula yang ikut diorang ni masuk bilik ni? Baring sebelah Ajit ni dari tadi ni. Dah sudah. Apa kes kalian-kalian semua yang aku hormati? Apa kes ni? Siapakah yang baring di sebelah Ajit ni? Dan siapakah pula yang dekat luar pintu bilik diorang ni? Sudah. Okey, bertenang dulu. Tarik nafas dulu. Allahu Akbar. Tarik. Bertenang dulu kalian semua. Yang sebenarnya ya, Zaha ni memang tengah pingsan sebelah Ajit ni. Dia dah memang pingsan, dah collapse dah. Yang tengah ketuk pintu luar itulah sebenarnya gangguan jin syaitan sedang berusaha meniru suara Zaha supaya menggesa Nas untuk buka pintu bilik diorang ni lah. Tapi mereka tak buka pintu bilik tu. Tak buka pun pintu bilik tu. Panggil lah macam mana pun, goda lah macam mana pun, "Nas, buka pintu Nas, buka pintu." Ataupun, "Tolong aku Nas, tolong Nas." Ataupun, "Nas, buka pintu Nas, hari dah nak kiamat Nas." Buka lah. Cakap lah apa pun, goda lah macam mana pun, Nas dan Ajit takkan buka pintunya. Dia tahu itu adalah jin syaitan yang tengah menggoda mereka. Zaha yang sebenarnya dah pingsan sebelah Ajit. Itu real. Gangguan suara tu tiba-tiba berhenti. Keadaan menjadi sunyi balik. Kemudian, Assalamualaikum. Kali ni Nas dan Ajit memang dah cam sangat dah suara tu. Suara cikgu diorang ni tengah bagi salam dekat depan pintu bilik diorang ni. Apa lagi, mereka ni pun bangun daripada katil cepat-cepat, pergi ke arah pintu bilik, buka pintu bilik, dah memang sah. Cikgu Najib, ni namanya Cikgu Najib, dikatakan yang bagi salam tadi tu adalah Cikgu Najib. Cikgu Najib betul-betul berdiri dekat luar pintu diorang ni tengah bagi salam. Cikgu Najib ni bagi salam sebab atas tujuan dia nak bagi baju aktiviti untuk keesokan aktiviti paginya. Dia nak bagi baju ni dekat 4 orang ni lah, Nas, Ajit, Zaha dan Syukur. Dia tahu walaupun datang pukul 1 pagi bagi salam, suruh buka pintu, dia tahu dan dia yakin budak-budak ni mana boleh tidur 1 pagi. Lagi-lagi budak lelaki mesti tak tidur lagi. Itu sebab cikgu ni bagi salam buka pintu. Akan tetapi memandangkan bila Cikgu Najib ni dah melihat raut wajah muka Nas dan muka Ajit ni, reaksi macam orang gila, macam orang tak waras, seakan-akan baru nampak muka yang ketakutan. Jadi Cikgu Najib ni pun tanyalah, "Apa korang berdua ni? Apa ni? Apa pasal?" Mereka berdua ni pun ceritalah pada Cikgu Najib apa yang dah berlaku pada diorang ni. Nas masih lagi seakan-akan macam steady, tapi si Ajit je lah kelang kelibut je cerita pada Cikgu Najib, tak putus-putus. "Tu cikgu, Zaha tu cikgu, dia pingsan tu cikgu, daripada tadi tu cikgu." Yang si Syukur diri pula cikgu, berdekor tak bangun-bangun, tidur mati ni cikgu, mustahil lah tak bangun cikgu, dah gerak-gerak tak bangun, ni ada benda tak kena cikgu, tolong cikgu, bla 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 bla. Kelang kelibut. Yalah, budak-budak ketakutan, faham dah. Cikgu Najib ni pun tekun dengarkan sebab dia nak fahamkan situasi dan keadaan yang sedang berlaku sekarang ni. Wahai kalian semua yang aku hormati, bila diselidik gangguan jin syaitan ke atas mereka berempat ni, rupa-rupanya bersebab. Bukan saja-saja kena kacau tau, tapi ada sebab mereka semua yang berempat ni kena kacau pada malam pertama dekat penginapan ni. Ada sebab. Ada di kalangan mereka berempat ni, tak tahulah si Ajit ke, Zaha ke, Syukur ke, ataupun si Nas ni, ada di kalangan mereka berempat ni, mulut mereka ni mulut tak beradab, mulut kurang ajar. Seawal-awal mereka sampai dekat penginapan ni, belum lagi mendaki, mereka ni dah cakap yang bukan-bukan. Sebagai contoh, ini bukan sebagai contoh macam mana, inilah ayat dia yang dia cakap.
nanti bila daki Gunung Ledang sana, dah sampai ke puncak sana, aku nak carilah kesan tapak kaki Puteri Gunung Ledang. Sebab apa? Aku nak cari di tapak kaki tu, aku nak ukur, aku nak belikan dia kasut. Nampak tak? Awal-awal lagi mulut tu dah tak ada insurans. Itulah sebab mulut korang ajar. Ada lagi. Mereka cakap apa lagi tau? Orang kata Puteri Gunung Ledang ni pandai menari. Sampai sana, dapat dia Puteri Gunung Ledang ni, aku nak dia ajarkan aku menari. Nampak tak? Korang ajar ni mulut tu. Bukan tu je, ada lagi. Mereka cakap apa lagi tau? Ada hantu tak agak-agak dekat sini? Ada hantu tak kat Gunung Ledang ni? Kalau ada kan best, mesti hantu tu akan kacau cikgu-cikgu kita ni. Nampak tak mulut? Ya Allah, inilah pantangnya kalau kita masuk dekat kawasan orang, lagi-lagi kat kawasan pergunungan yang misterius macam ni. Mulut tu jagalah, wahai adik-adik. Tak kisahlah adik-adik ke orang tua, mulut tu biar ada insurans AIA ke Prudential ke. Mulut kena ada insurans ya. Jangan labang sangat, jangan terlupa sangat. Okey, baik kalian semua, kisah yang dikongsikan oleh Nas ni berakhir sampai di sini je. Tak tahulah apa yang berlaku selepas tu. Selepas cikgu tengok Zahar tengah pingsan tu, tak tahu apa yang cikgu tu buat. Wallahu alam. Tapi Nas ada bagi tahu dalam kisah ni gangguan tak berakhir dekat gangguan 4 diorang ni. Tak berakhir macam tu. Salah satu cikgu diorang ni pun kena kacau juga. Gangguan yang lebih kasar. Sehingga kan cikgu tu demam panas, pergi hospital, masuk ICU. Ini betul ya. Ini bukan ayat aku tau. Ini bukan ayat yang aku tambah-tambah. Tak, ini betul. Memang Nas bagi tahu cikgu dia kena kacau sampai demam panas, masuk ICU. Allahu Akbar. Itulah kisah yang dikongsikan oleh seorang individu yang diberi nama sebagai Nas di sebuah penginapan tut-tut yang berada dalam satu kawasan Gunung Ledang. Seperti kebiasaan semua ya, tolong jangan lupa tekan button subscribe, like, on notification dan share supaya menarik lebih ramai lagi tontonan umum lalu menjadi sebahagian keluarga Alam Maya Kisah Seram Alam Jin. Kalau kalian ada kisah-kisah pengalaman yang lebih angker yang ingin dikongsikan kepada aku, bolehlah PM aku dalam Messenger Facebook. Aku dah sharekan, aku dah sediakan link dekat description di bawah. Klik je link tu, akan terus masuk ke Messenger Facebook aku. Jika diberi peluang, aku akan kongsikan pengalaman seram kalian semua untuk episod-episod yang akan datang. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita akan bersua lagi di topik bicara dengan kisah-kisah seram yang lebih angker, kisah-kisah seram yang lebih misteri, mungkin juga kisah-kisah seram yang lebih kebetulan lucunya dalam kisah seram Alam Jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.